Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, on mic baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa anshur alaina mazamin rahmat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kau Misali Qauli Rabbana Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Okey. Okay, alhamdulillah dapat lagi kita sambung pelajaran kita dalam subjek syariah yang kita last belajar dekat sekolah hari itu berkaitan dengan tajuk haid, nifas dan wiladah. Kalau kita tengok balik apa yang dimaksudkan dengan perbincangan kita tu adalah haid ialah darah kotor yang keluar daripada pangkal rahim wanita yang sihat selepas balik pada waktu tertentu, bukan disebabkan kelahiran ataupun penyakit. Ini perkara yang biasa, sebulan sekali orang perempuan dia akan alami. Maksudnya dia akan ada cuti lah. Ada orang kata cuti, ada orang kata berdarah merah, tak boleh solat. Tu kita faham lah dia sedang haid dan tak boleh solat. Okey, kemudian kita belajar juga berkaitan dengan nifas, darah yang keluar selepas kosongnya rahim sejurus kelahiran. Okey, nifas ni adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Kemudian kita ada istihadah, iaitu darah yang keluar daripada wanita yang selepas 15 hari. Kalau dia kata haid, haid ni paling sekejap sehari ataupun sekejap je keluar. Paling yang normal 7 hingga 8 hari, paling lama 15 hari. Selepas daripada 15 hari itu dipanggil darah istihadah, iaitu darah penyakit. Kena pergi, kalau ada lagi lepas tu kena pergi cek lah, jumpa pakar sakit puan ke apa ke kan. Okay, dan hari ini kita nak sambung berkaitan dengan hukum-hukum lain. Mana kita sebelum ni kita dah tengok tempoh masa haid, tempoh masa berkaitan dengan warna darah haid. Kita tengok berkaitan dengan tempoh masa haid dan sebagainya. Hari ini kita nak tengok berkaitan dengan al-ahkamul mustanbatatu mimma yahrumu bil haid wan nifas. Okey, itu tajuk dia. Okey. Dah sedia dengan buku dah? Okey, kalau tak sedia lagi, pergi ambil buku, kita sambung nota kita yang hari itu. Okey, ini adalah tajuk untuk hari ini. Okey, tajuk besar dia haid, nifas dan istihadah. Kemudian pecahan tajuk dia yang hari ini yang last dah ni. Al-ahkamul mustanbatatu mimma yahrumu bil haid wan nifas. Hukum-hukum lain berkaitan dengan haid dan nifas. Okey, dah siap salin dah? Ya, belum dulu. Okey. Kita nak tengok persoalan-persoalan apa yang boleh dilakukan oleh orang perempuan pada ketika dia haid dan nifas. Okey.
Macam mana yang saya sebut dulu minggu lepas, saya kata haid dan nifas ni, apa yang kita belajar dalam bab ni adalah apa yang berlaku kepada kaum wanita, orang perempuan. Tapi kita orang lelaki kena juga belajar. Sebab apa? Salah satunya ini adalah satu daripada cabang ilmu yang kita kena tahu. Dan selain daripada jenis kita yang lelaki ni, kita ada orang perempuan di sekeliling kita. Kakak kita, mak kita, adik kita. Sikit lagi ada bini-bini kita. Dan kita kena tahu tentang benda ni. Takut-takut di kemudian hari awak dapat isteri yang tak tahu tentang masalah haid dan nifas ni, awak boleh terangkan. InsyaAllah. Okey, dah. Maksud tajuk apa? Yes. Maksud tajuk dia. Hukum-hukum lain yang berkaitan dengan haid dan nifas ni, tajuk dia. Maksud tajuk dia. Hukum-hukum lain yang berkaitan haid dan nifas. Okey, dan Okey, kita tengok yang pertama ni. Yahrumu 'alal haidi awin nufsa'i antasilla fardan aw naflan wa kadzalika sujudit tilawah wasyukru. Okey, salin nombor 1 dulu. Diharamkan ke atas wanita dalam haid atau nifas bersolat fardu ataupun sunat, begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Okey. Saya tulis jadi dia punya maksud. Ini yang nombor 1. Diharamkan atas wanita dalam haid atau nifas bersolat fardu atau sunat, begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Okey. Okey, yang pertama, orang perempuan ni ketika haid dan nifas, dia tak boleh diharamkan tu maksudnya tak boleh lah. Tak boleh untuk bersolat fardu, nak solat fardu atau sunat ataupun solat-solat sunat tak boleh juga. Juga sujud tilawah. Sujud tilawah ni maksudnya awak baca tentang ayat ataupun kita baca ayat yang berkaitan dengan sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innama ya'muru bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujjada
kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu dalam surah As-Sajdah yang kita baca setiap pagi dalam solat setiap pagi Jumaat tu. Sekiranya awak baca ayat tu, kemudian sepatutnya kena sujud tilawah, tapi bila orang perempuan yang keadaan haid, masa tu dia tak diwajibkan ataupun dia tak boleh nak sujud tilawah ataupun sujud syukur. Sujud syukur ni dia dapat sesuatu nikmat yang diberikan kepada orang perempuan tu, kemudian dia nak sujud syukur. Kalau nak sujud syukur pun tak boleh juga kalau dalam keadaan haid ataupun nifas tadi. Maksudnya dia berada dalam keadaan yang tak suci lah. Okey, dah nombor 1. Dah. Sekali dengan dia punya maksud. Yap. Okey. Okey, yang kedua, yang ni la taqdil al-mar'atu as-salata tarakatha asna al-haid wan nifas li hadisi sallallahu alaihi wasallam li Fatimatin Abi Hubaysh radhiyallahu anha fa idza akbalat haidatuki fada'is salat, iaitu tidak wajib ke atas wanita qada solat yang ditinggalkan semasa didatangi haid atau nifas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Rasulullah kata kepada Fatimah ni, apabila kamu didatangi haid, maka tinggalkanlah solat. Okey, tengok dekat chat dia punya terjemahan. Tidak wajib ke atas wanita qada solat yang ditinggalkan semasa didatangi haid atau nifas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah Abi Hubaysh radhiyallahu anha, itu apa Nabi kata, apabila kamu didatangi haid maka tinggalkanlah solat.
Okey, dan nombor 2. Belum, Tengah tinggal saya maksud maksud. dia. Okey, tengah saling maksud. So maksudnya kat sini orang perempuan tak perlu solat ketika dia datang haid. Orang lelaki pun tak payahlah nak jealous. Untunglah ada cuti. Dan Okey. Dan Okey, kemudian awak tengok yang ketiga kat sini. Yajibu 'alal mar'ah, terus salin yajibu 'alal mar'ah. Okey, yang pertama qada'us shaum tartakha asna al-haid. Yang kedua hamlul mushafi in khafat 'alal mushaf in min harikin aw najasatin aw wuqu'i biyadil kafir. Iaitu yang ketiga ni, dia kata wajib ke atas wanita untuk wanita ketika haid ni wajib ke atas dia. Yang pertama qada'us shaum, menggantikan puasa yang ditinggalkannya semasa haid. Kalau tadi solat tak payah ganti, tapi kalau puasa kena ganti. Sebab apa? Sebab puasa bukan sepanjang tahun. Bukan setiap hari. Puasa cuma berlaku dalam bulan Ramadan. So kalau terlepas untuk puasa disebabkan haid ataupun nifas tadi tu, maka puasa wajib diganti. Kemudian yang kedua, hamlul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran, menyentuh Al-Quran in khafat alal mushaf, sekiranya kita takut Al-Quran tersebut harikin terbakar, au najasatin ataupun terkena najis, ataupun wuqu'i biyadin kafirin, ataupun jatuh ke tangan orang kafir. Okey, saya tulis wajib ke atas wanita itu tu wanita yang sedang haid. Yang pertama, menggantikan puasa yang ditinggalkan semasa didatangi haid. Okay. Yang kedua, menyentuh Al-Quran jika ditakuti
Al-Quran tersebut terbakar atau terkena najis atau jatuh ke tangan orang kafir. Okey, wajib ke atas wanita itu untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan semasa didatangi haid. Orang perempuan kena ganti kalau tinggalkan puasa kerana haid ataupun nifas. Yang kemudian kita boleh sentuh Al-Quran. Orang perempuan tu boleh sentuh Al-Quran kalaulah tiba-tiba awak ternampak Al-Quran tu terjatuh nak disambar oleh api, jatuh berdekatan dengan api, takut Al-Quran tu terbakar dengan sia-sia macam tu, awak kena ambil lah. Tak bolehlah nak fikir, macam mana nak ambil, aku sedang haid, pergi je ambil, sebab nak selamatkan Al-Quran tu. Okay, yang kedua, takut terkena najis, takut Al-Quran tu, mushaf Al-Quran yang awak pegang tu, mushaf Al-Quran yang terjatuh tu takut terkena najis. So nak mengelakkan Al-Quran tu daripada terkena najis, awak boleh ambil walaupun masa tu sedang haid atau jatuh ke tangan orang kafir. Apa yang lebih kita risaukan, Al-Quran yang terjatuh tu kalau kita tak ambil, dia akan jatuh ke tangan orang kafir dan kita tak tahu apa yang dia akan buat dengan Al-Quran tu. Dan dulu pernah berlakulah kes penghinaan terhadap Al-Quran. Ada orang kencing atas Al-Quran tu, ada orang pijak, dan ada orang bakar. Satu penghinaan terhadap Al-Quran, dan itu yang kita tak nak. Walaupun masa tu sedang haid, maka selamatkan Al-Quran itu lebih penting. Takut dia terbakar, takut dia terkena najis, takut dia hanyut tak ke mana-mana, takut dia sampai kepada tangan orang kafir. Dah? Dah. Okay. Belum Jaya. Oke Dan. Okay. Okay, kemudian kita tengok yang keempat, la yahrumu 'alal mar'ati idza, tidak diharamkan bagi wanita itu, wanita yang sedang haid ataupun nifas itu, yang pertama, ujriya wa tuliyal Quran ala qalbiha, membaca Al-Quran di dalam hatinya. Boleh. Yang kedua, nazarat mushaf Al-Quran, melihat Al-Quran. Boleh untuk melihat Al-Quran walaupun dalam keadaan haid ataupun nifas. Yang ketiga, harrakat lisanaha wa hamasat hamsan bihaisu la yusmi'u nafsaha, iaitu yang ketiga menggerakkan lidahnya untuk membaca Al-Quran tanpa didengari oleh dirinya sendiri. Boleh dia baca Al-Quran untuk buat isyarat menggerakkan lidahnya. Dia bertengah baca bismillah kan, tapi dia tak ada bunyi. Gerakkan lidah atau bibir je. Yang keempat, qiraatul ayatil Qur'aniyah biniyatiz zikri, membaca Al-Quran dengan niat berzikir. Macam contoh orang perempuan tu, kalau surah Al-Ikhlas tu, kan, dia memang itu amalan dia sehari-hari. Dia baca je selalu. Kan. Memang mulut dia tu setiap hari ayat Al-Quran tu, serta-serta ayat Al-Quran macam contoh ayat kursi ke, surah Al-Ikhlas ke, surah Al-Fatihah ke, dah memang jadi kebiasaan dia. So benda tu dia boleh baca dengan niat zikir.
Yang kelima, hamlul mushaf in qasadat hamlahu bihamlil mata', iaitu membawa Al-Quran jika dia berniat membawa barang lain bersama Al-Quran. Dia sentuh ada Al-Quran tapi ada barang lain juga bersama dengan Al-Quran tu. Kemudian yang ke berapa dah tu? Yang keenam, hamlu tafsirul Quran wa kana tafsiruhu aqsara minhu. Iaitu dia boleh juga membawa tafsir Al-Quran di mana kandungan tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Okey, yang terakhir, uburul masjid bihajatin aw bisababil wusuli ilal janibin akhar bisyartin an tastawsiqa min nafsiha wa ta'amana salwif wa makruhun law abarat ila hajatin wala yajuzu in kana taraddudan, iaitu melintasi ruang dalam masjid kerana keperluan tertentu dengan syarat dia yakin dirinya tidak mengotorkan masjid. Makruh hukumnya jika wanita itu melintasi masjid tanpa keperluan dan tidak harus jika wanita itu berulang-alik di dalam masjid. Okey, saya tulis dia punya terjemahan. Pertama, tidak diharamkan bagi wanita itu dalam kurungan sedang haid atau nifas untuk yang pertama, membaca Al-Quran di dalam hatinya yang kedua, melihat Al-Quran yang ketiga, menggerakkan lidahnya untuk membaca Al-Quran tanpa didengari oleh dirinya sendiri. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan niat berzikir. Yang kelima, membawa Al-Quran jika dia berniat membawa barang lain bersama Al-Quran. Yang keenam, membawa tafsir Al-Quran yang mana kandungan tafsirnya lebih
banyak daripada ayat Al-Quran. Yang ketujuh, melintasi ruang di dalam masjid kerana keperluan tertentu dengan syarat dia yakin dirinya tidak mengotorkan masjid. Makruh hukumnya jika wanita itu melintasi tanpa keperluan dan tidak harus jika wanita itu berulang-alik di dalam masjid. Dah? Belum. Okey. Okey, sementara awak salin, saya ulang balik. Okey, tajuk kita hari ini adalah perkara-perkara ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Okey, yang pertama, diharamkan ke atas wanita yang di dalam haid atau nifas bersolat fardu ataupun sunat. Begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Okey, haram bagi orang perempuan yang sedang dalam haid dan nifas untuk solat fardu, solat sunat, sujud tilawah, sujud syukur. Kemudian yang kedua, tidak wajib ke atas wanita qada solat yang ditinggalkan semasa haid dan nifas berdasarkan hadis Nabi, apabila kamu didatangi haid maka tinggalkanlah solat. Okay, dan orang perempuan tak wajib qada solat. Okay, yang dan wajib ke atas wanita itu yang ketiga, wajib ke atas wanita yang sedang haid dan nifas supaya menggantikan puasa yang ditinggalkan semasa didatangi haid. Dan yang kedua, menyentuh Al-Quran jika ditakuti Al-Quran tersebut terbakar atau terkena najis atau jatuh ke tangan orang kafir. Kemudian yang awak sedang salin ini adalah tidak diharamkan bagi wanita itu, ya wanita yang sedang haid dan atau nifas itu untuk membaca Al-Quran di dalam hatinya. Boleh baca Quran dalam hati. Yang kedua, melihat Al-Quran, boleh melihat Al-Quran. Yang ketiga, menggerakkan lidahnya untuk membaca Al-Quran tanpa didengari oleh dirinya.
Yang keempat, membaca Al-Quran dengan niat berzikir. Dah memang dia punya zikir harian dia, seteng-seteng ayat Al-Quran tu. Yang kelima, membawa Al-Quran jika dia berniat membawa barang lain bersama Al-Quran. Okay. Ada Al-Quran dalam barang-barang dia tu. Kemudian contoh dia bawa buku lain, ada buku lain, dan dalam buku-buku yang dia bawa tu ada terselit satu kitab Al-Quran. Maka dia boleh bawa yang tu. Boleh bawa bersamanya Al-Quran walaupun dia dalam keadaan haid. Ataupun dia membawa tafsir Al-Quran yang mana kandungan tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Biasalah kitab yang ada tafsir ni, kitab tafsir ni, dia punya tafsiran dia tu, huraian ayat dia tu lagi banyak daripada perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, melintasi ruang dalam solat di dalam masjid. Okay. Dia boleh, sebenarnya orang perempuan ni, dia tak boleh nak masuk ke masjid lah, masuk di ruangan solat masjid tu, tak boleh lah ketika dia dalam keadaan haid. Tapi kalau ada keperluan tertentu, boleh. Maksudnya, kalau dia rasa memang itu laluan dia. Okay. Contoh dia, dari pasar, nak pergi ke rumah dia tu memang kena lalu dalam masjid. Mungkin ada orang yang rumah dia macam tu kan. So nak tak nak dia kena lalu ke dalam ruang solat masjid tu. So tak apalah kalau macam tu. Ataupun dia dengan keperluan tertentu tu, maksudnya contohlah dia ada seorang perempuan ni tengah tunggu suami dia masa tengah solat. Kemudian datang orang kacau dia ke ataupun dia rasa takut bila duduk di luar masjid tu, dia pun masuk ke dalam masjid untuk menyelamatkan diri ataupun menghilangkan rasa takut. Masa tu boleh. Itu keperluan tertentu lah tu, dengan syarat dia yakin dirinya tidak mengotorkan masjid, dengan syarat dia dah pakai something yang kalau dia masuk pun memang darah yang ada pada diri dia tu, darah haid ke darah haid ke nifas ke, tak jatuh ataupun tak menitik ke dalam masjid yang boleh mengotorkan masjid. Okey. Dan makruh hukumnya jika wanita itu melintasi tanpa keperluan, dan tidak harus wanita itu berulang-alik di dalam masjid. Dia keluar masuk tak harus. Dan tanya ustaz, kalau dekat beranda boleh ke? Dekat beranda dibolehkan. Kan kita sekarang ni kalau masjid-masjid tu dah banyak ruang solat tempat lain, ruang tempat menunggu ada juga. Okey, ruang tempat menunggu ataupun di beranda tu kita boleh duduk kat situ. Untuk dibolehkan kepada orang perempuan yang sedang haid dan nifas untuk duduk di beranda masjid ataupun tempat ruang menunggu masjid, dan dia tidak digalakkanlah untuk masuk ke ruang solat utama. Okey, itu maksud dia. Okey, dah siap Salin? Last, bahagian last. Dia punya Arab ke terjemahan? Terjemahan. Ain dah? Belum. Sampai mana dah? Kalau mak panggil tanya solat. Okey. Yang pertama awak kena tahu solat tu solat apa. Kalau solat tu solat wajib, tak boleh berhenti, kena selesaikan solat. Sebab haram membatalkan solat dengan sengaja. Kalau solat sunat tak apa. Habiskan solat dulu, lepas tu minta maaf. Lepas tu minta maaf balik. Sorry lah tengah solat tadi kan. Haram. Sebab tu kalau kita tak boleh nak main-main masa solat.
Tak boleh nak senyum-senyum ke apa ke. Kalau kita yang menyebabkan orang lain berhenti solat ataupun orang lain terganggu solatnya, berdosa. Sebab tak boleh nak berhentikan solat fardu, solat yang wajib tu dengan sengaja. Lainlah kalau dah terkentut ke apa ke, kita memang dah solat tu memang dah terbatal, itu tak apalah. Okay. Dan Ain. Sekejap. Okey. Awak tengah salin terjemahan ke? Okey ya? Okey. Kemudian ni just sharing lah, kalau nak salin boleh salin. Perkara-perkara yang haram dilakukan oleh wanita di dalam haid, solat, puasa, tawaf, jima', membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran dan duduk di dalam masjid. Macam yang kita bincangkan tadilah, untuk membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan duduk dalam masjid ni, dia ada keadaan-keadaan yang tertentu yang membolehkan. Walaupun hukum asalnya tak boleh. Okey, orang perempuan yang sedang haid tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh jima'. Jima' ni faham kan? Bersetubuh ataupun mengadakan hubungan seks dengan suami dia. Kemudian membaca Al-Quran pun tak boleh juga, kecuali ayat yang dia baca tu memang dah menjadi zikir pada dia, ataupun dia membaca Al-Quran dengan menggerakkan lidah tanpa mengeluarkan suara, ataupun yang tadilah membaca Al-Quran tu memang dah, ayat yang dia baca tu memang dah menjadi amalan dia, boleh. Okey, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran dengan sengaja tak boleh, tapi ada sebab-sebab tertentu yang membolehkan. Sebab kita menyentuh ataupun membawa ni disebabkan yang tadi itulah, takut Al-Quran yang jatuh tu terkena najis, ataupun terbakar, ataupun dihanyutkan oleh air, ataupun jatuh kepada tangan orang kafir. Itu boleh. Ataupun duduk yang seterusnya, duduk di dalam masjid dengan sengaja tak boleh. Atau kalau ada sebab-sebab yang tertentu maka dibolehkan.
Antara sebab-sebab dia adalah memang laluan tempat masjid tu adalah laluan dia. Dah tak ada jalan lain dah kecuali kena lalu dalam masjid tu. Okey. Yang pertama, ataupun dia nak mengelakkan daripada bahaya yang terkena pada diri dia tu. Ada orang kacau ke, ada orang nak rompak ke, ada orang yang boleh ganggu dia ke. Dia pun pergi cari perlindungan di dalam masjid walaupun masa tu dia tengah haid, dibolehkan. Okay. Dan duduk di beranda masjid juga boleh. Pastikan kita tak dia tak ganggu ruang solat utama sudahlah. Dan dia kena pastikan yang pada masa tu dia punya darah tu tidak mengotorkan masjid. Okey. Ini kita nak tengok sikit berkaitan dengan waktu berhenti haid dan perkara yang perlu dilakukan. Okey, yang pertama, sekiranya seorang perempuan tu waktu berhenti haid dia adalah sebelum masuk waktu subuh dan masih dalam waktu isyak. Contohnya dalam pukul 5 ke sekarang ni subuh pukul 6 ataupun 5.55 macam tu lah. Okay. Dan dia sebelum masuk waktu subuh tu dia dah berhenti haid dia. Apa yang dia kena buat? Dia wajib mandi wajib, dan dia wajib solat isyak dan qada solat maghrib. Wajib solat isyak dan qada solat maghrib. Kemudian waktu yang kedua masih dalam waktu subuh. Kalau waktu dia perasan dia punya haid tu dah tak keluar tu, dalam waktu subuh dia kena buat apa? Dia wajib mandi dan wajib solat subuh. Kemudian yang ketiga, selepas habis waktu duha, selepas habis waktu subuh ataupun dia perasan yang darahnya berhenti semasa waktu duha. Okey, dia apa yang dia kena buat? Tidak perlu terus untuk mandi wajib dan tak perlu untuk solat subuh. Sebab masa tu waktu free kan. Kalau dia tak nak mandi wajib terus pun tak apa. Tapi dia perlu mandi wajib untuk solat zuhur. Dan dia tak perlu solat subuh tadi sebab darah berhenti selepas waktu subuh. Okey. Kemudian situasi yang keempat, darah berhenti dalam waktu zuhur, wajib dia mandi dan wajib solat zuhur. Okey. Lepas tu situasinya adalah darah berhenti dalam waktu asar. Yang ni, darah berhenti dalam waktu asar, dia wajib mandi, kemudian wajib dia solat asar dan qada solat zuhur. Okey, dalam waktu maghrib, waktu berhenti haid dalam waktu maghrib, wajib mandi dan wajib solat maghrib. Dalam waktu isyak, situasi dia berhenti darah haid dalam waktu isyak, wajib mandi, wajib solat isyak dan qada solat maghrib. Itu perkara-perkara yang perlu untuk, saya rasa perlu ditengok jugalah yang benda ni. Apa yang kita perlu buat semasa akhir haid tu, kalau waktu berhenti haidnya, situasi yang macam ni, kemudian ni perkara yang perlu dilakukan. Sebagai rujukan. Ada yang salin ke? Tak. Okey. Tak apa, nanti awak faham, awak cari sendirilah. Okey. Okey, kalau dah Okey, itu saja perkongsian kita ataupun apa yang kita belajar untuk hari ini. Okey, sebelum saya habiskan kelas, ada soalan? Saya terlepas pula. Sorry. Tak ada. Okey.
Kalau tak ada, kita berhenti sampai sini. Esok kita jumpa lagi dalam kelas usul pukul 12 sampai pukul 1. Okey, wallahu a'lam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.